Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak muklimah, pelajar tahun 1 Asy-Syatibi dan juga tahun 1 Al-Jazari. Okey, muklimah doakan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya di samping keluarga tercinta insya-Allah. Okey, jadi untuk hari ini kita masih lagi di topik yang sama, adab dengan keluarga bahagian 2 PDPR bersama dengan Mukadimah Nur insya-Allah. Okey, baik. Okey, jadi masih lagi di unit yang ketiga, adab dengan keluarga. Okey, sebelum ni muklimah dah terangkan kan apa maksud keluarga kan, kita mengenal ahli keluarga. Jadi mari kita lihat sikit macam mana nak tahu macam mana kita nak kenal ahli keluarga, apa yang ada dalam ahli keluarga, siapakah yang dinamakan ahli keluarga. Okey, ahli keluarga ni ialah datuk kita, nenek, ayah, ibu kan. Lagi siapa lagi? Adik, kakak, abang, betul tak? Muklimah dah terangkan sebelum ni. Jadi hari ni kita akan masuk pula kepada bagaimana adab berkomunikasi dan bergaul dengan keluarga. Okay, cara kita nak berkomunikasi ataupun nak bercakap. Dan juga macam mana kita nak bersama dengan keluarga ni. Apa yang perlu kita buat. Okey. Jadi apabila bertutur dengan keluarga, nak berkomunikasi dengan keluarga, yang pertama ialah bertuturlah dengan lemah lembut. Kan? Jangan kasar sangat. Okey, jangan gunakan bahasa yang tak baik. Okey, tuturlah dengan lemah lembut. Yang kedua, jangan mengherdik mereka. Mengherdik ni macam menghina, mencaci, memaki. Macam-macam perkataan yang tak disenangi lah. Yang keluar daripada mulut kita. Itulah herdik, maknanya kita keluarkan perkataan yang buruk. Perkataan yang menyakitkan hati ahli keluarga. Jadi jaga. Okay? Jangan mengherdik mereka. Yang ketiga, jangan meninggikan suara. Bila kita bercakaplah dengan nada suara yang rendah. Okey, jangan menjerit-jerit. Kakak, macam jerit. Kan? Jerit-jerit kuat-kuat. Macam kakak tu tak ada telinga kan. So, jangan buat macam tu. Okey, bercakap dengan nada suara yang rendah. Okey, yang keempat, panggil mereka dengan panggilan yang baik. Contohnya nama kakak kita Alia. Tapi kita panggil dia Kak Ya, contoh. Okey. So panggillah dia panggilan yang baik-baik. Kak Ya ke, Kak Yong ke, ataupun kakak ke kan. Kakak comel, kakak cantik. Ulanglah. Maknanya panggilan yang baik-baik. Okey. Yang kelima, gunakan bahasa yang sopan. Macam muklimah sebut tadi, bertutur dengan lemah lembut, gunakan bahasa yang sopan, yang baiklah. Perkataan yang baik-baik, perkataan yang menyenangkan hati ahli keluarga bila dengar kita bercakap, kan? Okey, itu cara kita nak berkomunikasi dengan ahli keluarga. Okey. Okey, yang seterusnya, tadi kita dah buat macam mana cara nak bercakap. Sekarang ni macam mana pula cara kita nak mewujudkan keluarga yang bahagia. Apa perlu kita buat kalau kita nak bahagia dengan keluarga kita? Nak nampakkan suasana yang seronok dengan ahli keluarga. Yang perlu kita buat yang pertama, saling menghargai. Okey, walaupun sekecil-kecil kebaikan ahli keluarga kita, kita cuba hargai. Contoh, adik kita tolong ambilkan air untuk kita, contoh. Ucaplah terima kasih. Ucapan terima kasih itulah tanda kita menghargai kebaikan
kebaikan dia, kan, kebaikan adik kita. Okey, contoh yang lain, okey, abang kita ajarkan kita subjek adab contoh. Dia tolong bacakan perkataan-perkataan tersebut. Jadi kita ucaplah terima kasih ke abang kita. Ucapan terima kasih ni lah sebagai tanda kita menghargai ahli keluarga kita. Sama ada mak kita ke, ayah kita ke, yang buat kebaikan untuk kita, kita menghargai setiap kebaikan yang dilakukan. Itulah cara kita nak wujudkan keluarga yang bahagia. Kita saling menghargai, kan. Yang kedua, saling hormat menghormati. Kalau kita ada ibu, kita hormat ibu. Ada ayah, kita hormat ayah. Hormat ibu dan ayah. Kita ada kakak, kita ada abang. Hormat kakak, hormat abang. Macam mana nak hormat? Buat perangai yang baik-baik lah. Bila abang bagi nasihat ke, ataupun abang bagi arahan apa-apa ke, kita ikut. Kita tolong, kan. Kita hormat. Dan juga panggil panggilan yang baik tu pun cara kita menghormati ibu, ayah dan juga abang, kakak, adik dan sebagainya, kan. Saling hormat menghormati. Abang hormat adik, adik hormat kakak. Macam tu. Dan juga yang paling penting, hormat kedua ibu bapa kita. Okey. Dan yang keempat, baik, saling nasihat menasihati. Nasihat menasihati ni sangat penting dalam keluarga. Kenapa penting? Kita perlu dalam kehidupan kita ni perlu kepada penuhnya nasihat. Maknanya abang kita nasihatkan kita, "Dik, jangan buat macam tu, Dik. Yang tu tak bagus, Dik. Yang tu boleh membuatkan ibu ayah kecil hati, Dik. Jangan buat perangai macam tu." Nasihat. Okey, nasihat adik. Kadang-kadang bila abang buat perangai, adik pula nasihat abang. "Abang, jangan cakap macam tu dengan mak," contoh. Inilah antara orang kata apa, nasihat ni sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Okey. Kita kena rasa suka bila orang nasihatkan kita. Dan juga kita boleh nasihatkan mereka bila mereka lalai. Dan mereka juga boleh nasihatkan kita bila kita lalai. Kan? Sebab kadang-kadang perbuatan yang kita buat ni kadang-kadang di luar kawalan kita. Kadang kita rasa macam stres sangat. Okey, sampaikan tindak tanduk kita pun dah jadi huru-hara, kan, tak sopan dah. Jadi kat situlah peranan abang ataupun kakak yang ada kat situ, yang mak ke ayah ke, okey, nasihatkan. Nasihat, kenapa ni, cuba cerita, macam tu. Kemudian nasihatkan yang baik-baik. Okey, kat sinilah sebenarnya akan saling bantu membantu. Yang tadi tu maklumat tertinggal, saling tolong menolong, kan. Abang bantu kakak, kakak bantu abang. Okey, abang kakak bantu ibu, abang kakak bantu ayah. Okey, wujudkan suasana yang suka tolong menolong. Bukan pentingkan diri sendiri. Contohnya kalau adik minta tolong, abang cakap buat sendirilah. Dah besar, kan? Contoh. Okey, elakkan. Apa salahnya kalau kita bantu? Kat situlah akan timbulnya rasa keluarga yang bahagia. Kita akan bahagia bila kita selalu saling tolong menolong dalam ahli keluarga. Okey, mau nampak wujud kat situ betapa bahagianya keluarga kita. Subhanallah, masya-Allah, kan? Okey. Jadi itu sahajalah untuk hari ini. Okey. Adab berkomunikasi, bergaul dengan keluarga dan juga cara kita mewujudkan keluarga yang bahagia. Alhamdulillah, Mukadimah harap semua faham topik adab dengan keluarga ni. InsyaAllah, Mukadimah doakan semua yang dah faham. Yang tak faham boleh ulang tonton video ni. Yang dah faham, Alhamdulillah, boleh praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Semoga kita semua mendapat
rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahaja daripada Muallimah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.